Assalamualaikum. Baiklah, tajuk hari ini kita akan fokus kepada bab 8 iaitu garis dan sudut. Okey, pada hari ini apakah yang akan dipelajari? Okey, yang pertama kita akan melihat sifat sudut pada garis lurus dan juga sudut putaran lengkap. Sifat sudut pada garis lurus dan putaran lengkap. Okey, yang kedua kita akan mengenali sifat untuk sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, yang ketiga kita akan mengenal pasti sudut bertentang bucu dan juga sudut bersebelahan pada garis bersilang. Dan yang terakhir, kita akan menentukan nilai sudut yang berkaitan. Maksudnya yang terakhir kita akan buat pengiraan tentang sudut-sudut yang berkaitan. Okay. Sudut pada garis lurus. Okay, sebelum kita masuk kepada lebih lanjut tentang tajuk ini, cikgu nak memperkenalkan jangka sudut. Cikgu rasa ramai yang dah ada jangka sudut. Okay. So, ini adalah jangka sudut. Dia adalah pembaris separuh bulat yang selalu murid-murid panggil dan ada dua nilai. Okay, nilai dia, nilai dia kat luar, kosong bermula di bahagian luar. Kosong kat sini, 0, 10, 20 dan last kali dia akan berakhir sehingga 180. Okay. Dan manakala kalau kosong bahagian dalam kosong start dekat sini. Okay, dekat yang cikgu tunjukkan ni. 0, 10, 20. Last kali dia akan berakhir 180. So, ini ialah jangka sudut. Okay. Garis lurus. Okay, cikgu keluarkan. Okay, ini adalah satu garis lurus. Okay. Jadi, kalau garis lurus ni, cikgu letakkan satu jangka sudut. Okay, ataupun protektor. Jadi, kita tahu sudut pada garis lurus ialah 0 hingga 180 darjah. Okay, itu adalah sudut pada garis lurus. Dan andai kata cikgu tambah lagi, 0 hingga 180 darjah. Jadi garis lurus sudut dia ialah 0 hingga 180 darjah. Kalau cikgu tambah lagi satu jangka sudut kat bahagian bawah. Kat bahagian atas 180, bahagian bawah. Okey, maksudnya dah jadi satu putaran lengkap. Cikgu tambahkan lagi 180 tambah 180 bermaksud 360. Kalau awak tengok satu bulatan lengkap, satu putaran lengkap, sudut dia ialah 360. Manakala kalau separuh saja putaran ni 180. Macam yang cikgu keluarkan, ini adalah kesimpulan dia. Kalau satu garis lurus, separuh dia 180 darjah, separuh bulatan. Tapi kalau satu putaran lengkap, 360 darjah. Okey, jadi cikgu seterusnya kita akan tengok sudut pada garis lurus. Okey, tadi ini ialah penerangan tadi. Satu separuh 180. Satu putaran lengkap ialah 360. Okey, so kita akan mengenali jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut tirus. Sudut tirus ialah sudut tirus antara 0 hingga 90. Tak sampailah 90, 89. Dia 0 hingga 89. Itu adalah sudut tirus. Okey, yang kedua, sudut tegak. Sudut tegak pula ialah sudut yang betul-betul tegak dekat tengah-tengah dia. Iaitu 90 darjah ialah sudut tegak. Jadi sudut tirus 0 hingga 89. Okay, yang ketiga ialah sudut cakar. Sudut cakar, sudut kat sini. Lebih pula sebahagian daripada sini. Antara 91, 92 sampailah 180. So, itu ialah sudut cakar. Yang terakhir, sudut refleks. Sudut refleks, bahagian bawah. Maksudnya lebih daripada 180, kurang daripada 360. Jadi ini ialah sudut refleks. Ada 4 jenis sudut yang perlu awak kenal pasti.
Okay, so test your knowledge. Jom kita tengok. Faham ke tak faham? Okay, so ini adalah tadi gambar rajah tadi yang cikgu dah terangkan. Okay, kita tengok 250. 250 berada di mana? Okay, so sini 180, jadi 250 berada pada anak panah warna biru. Jadi ini ialah sudut refleks. 64. 64 berada di mana? 64 berada di kawasan anak panah merah. Maka ini ialah sudut tirus. 100 darjah. 100 darjah berada di mana? 100 darjah berada pada kawasan yang berwarna hijau. Jadi ini ialah sudut cakar. 170. 170 berada dalam kawasan hijau. Jadi ini ialah sudut cakar. 80 berada dalam kawasan merah. Okey, 80 berada dalam kawasan merah. Maka ini ialah sudut tirus. Yang terakhir, 360 berada dalam kawasan biru. Bermaksud ini ialah sudut refleks. Jadi hanya ada 4 jenis sudut yang perlu kita kenal pasti. Kenal pasti sudut tirus, sudut tegak, sudut cakar dan juga sudut refleks. Okey, sekarang kita nak kenal sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, 3 jenis sudut ni sebenarnya pasangan kepada sudut yang diberi. Okey, contohnya dalam setiap rajah ni cikgu dah letak sudut 65 darjah. Kenal pasti balik 65 sudut apa tadi ya? Okey, 65 ialah sudut tirus. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan sudut pelengkap? Sudut pelengkap ialah pasangan untuk 65 darjah ni, tapi kita kira sehingga 90 darjah. Kita kira sampai kat sini saja. So itu ialah sudut pelengkap. Jadi kalau nak kira sudut pelengkap untuk 65 darjah, kita kira 90 darjah tolak 65 darjah, iaitu 25 darjah. Jadi sudut pelengkap kita gunakan 90 darjah sebab ukuran dia sehingga sudut tegak. Okey, bagaimana dengan sudut penggenap? Sudut penggenap pula, ialah sudut yang pasangan bagi 65 darjah, sudut pasangan bagi 65 darjah sehingga 180 darjah. Okey, so ini ialah sudut penggenap. Jadi kalau nak kira sudut penggenap bagi 65 darjah, kita akan kira 180 darjah tolak dengan 65 darjah. Jadi kita dapat jawapan ialah 155 darjah. Okey, apa pula sudut konjugat? Sudut konjugat kita akan kira daripada sudut tersebut sehingga 360 darjah. Jadi kalau nak kira sudut konjugat bagi 65 darjah, jadi kita akan gunakan 360 darjah tolak dengan 65 darjah. Jadi iaitu 295 darjah. Okey, sekarang kita akan tengok sudut bertentangan bucu dan juga sudut bersebelahan. Apa yang dimaksudkan dengan sudut bertentangan bucu? Sudut yang bertentangan, mempunyai nilai yang sama. Sudut yang bertentangan mempunyai nilai yang sama. Bermaksud, kalau anak panah merah ni sudut dia kat sini, dia sama dengan sudut yang bertentangan dengan dia. Face to face orang kata. Jadi kalau kat depan sini, so sudut yang sama dengan dia adalah sudut yang kat depan dia lah. Ini yang kita panggil sudut bertentangan bucu. Apa pula sudut bersebelahan? Sudut bersebelahan, duduk dia adalah sebelah-sebelah. Kalau macam ni, biru dengan merah duduk sebelah-sebelah. Dan sebelah-sebelah pada satu garis lurus ya. Pada satu garis lurus. Dan kita telah belajar tadi, kalau satu garis lurus, sudut dia ialah 180 darjah. Ini bermaksud jumlah sudut bersebelahan, jumlah maksudnya sudut merah tambah dengan sudut biru,
jumlah dia ialah 180 darjah. Okey, sekarang kita nak tengok, bukan nak tengok lah, nak kira apakah nilai X dan apakah nilai Y. Okey, so kita tengok nilai Y terlebih dahulu. Okey, cikgu buat satu anak panah kat sini. Okey, ingat tak tadi ni sudut apa? Ini ialah sudut bersebelahan. Jadi jumlah sudut bersebelahan ialah 180 darjah. Maksudnya 60 tambah 2Y sama dengan 180. Jadi kalau cikgu nak kira 2Y, cikgu kena kira 180 tolak dengan 60. Dapatlah kat sini 2Y. Okey, so 2Y sama dengan 120. Tapi cikgu tak nak 2Y. Cikgu nak 1Y sahaja. Jadi kalau 2Y sama dengan 120. Sama macam ni lah kalau perumpamaannya. 2 buah rumah sama dengan 120. Kalau satu rumah saja, 2Y sama dengan 120 darjah. Kalau Y sahaja, maksudnya kita kena bahagi 2, jadilah 60 darjah. Okey, seterusnya ialah, okey, kalau kat sini, ni pun sama. Ini pun ia sudut yang bersebelahan, saling sebelah-sebelah pada satu garis lurus kan. Jadi 60 tambah X tambah 70 sama dengan 180. Jadi kalau cikgu nak cari X, maksudnya cikgu kena tolak 180, tolak 60, tolak dengan 70. So, X sama dengan 50 darjah. Okey, untuk soalan kedua. Okey, soalan kedua kita nak cari nilai X dan nilai Y. Soalan ni lebih mudah berbanding yang tadi. So, kalau kita tengok kat sini, okey, 48 sudut kat sini bertentangan dengan X. Jadi ini adalah sudut bertentangan bucu. Jadi tak ada jalan kira kat sini sebab kita tahu kalau sudut yang bertentangan bucu, sudut yang bertentang tu, yang face to face tu adalah sama. Jadi terus kita dapat tahu X sama dengan 48. Okey, kalau kita buat, kita cari Y. Okey, kat sini ada separuh bulatan. Ini ialah sudut bersebelahan, maksudnya 48 tambah Y sama dengan 180. Jadi kalau cikgu nak cari Y, okay, dengan menggunakan sudut bersebelahan ni, Y sama dengan 180 tolak dengan 48 kat sini. Sebab cikgu nak dapatkan yang sini saja kan. Jadi terus cikgu dapat Y sama dengan 132. Okay, soalan seterusnya, okay, kat sini. Okay, kita buat yang mudah dulu. Okay, 60. Bertentangan dengan 2X. Jadi ini ialah sudut bertentangan bucu di mana kita tahu 2X sama dengan 60 sebab dia bertentangan. Jadi apa nilai kat sini sama dengan nilai kat depan dia. Tapi ini 2X. Cikgu tak nak 2X. Cikgu nak X sahaja. Kalau 2 orang sama dengan RM60. Kalau seorang je dapat berapa? Seorang je dapat 30. So, X sama dengan 30. Okey, sudut bersebelahan. Okey, kat sini ialah sudut bersebelahan. Jadi, 3Y, maksudnya kalau sudut bersebelahan, kalau anak panah biru ni sama dengan 180 kan? 180 tolak dengan 60. 180 tolak 60. Jadi, 3Y sama dengan 120. Cikgu tak nak 3Y, cikgu nak Y sahaja. Jadi kalau 3 orang dapat RM120. So kalau seorang je, Y je, okay, sama dengan 40. Okey, soalan seterusnya. Okey. Soalan yang kita cari Y dulu sebab ini ialah sudut apa ni? Ini sudut bersebelahan. Kita tahu kalau sudut bersebelahan jumlah dia ialah 180. Jadi cara nak dapatkan Y, 180 tolak dengan 70. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 110. Okey, seterusnya kita nak cari X. Okey, kalau perhatikan X, okey. Anak panah ni tak lengkap ni, tersalah. Sebab anak panahnya mesti sampai dekat sini. Sampai dekat 30. Tersilap kat sini. Tapi tak apa, tidak mengapa. So, sudut bertentangan bucu. So, 2X tambah 30 ni
sama dengan Y. Okey. Ya, salah ni. So, 2X sama dengan 110 tolak dengan 30. So, kena tambah jalan kerja kat sini. 110 tolak dengan 30 iaitu 80. So, X sama dengan 80 ya. Pembetulan di sini. Sebab cikgu nak panasnya cikgu tak sampai ke hujung. Sebab 30 ni termasuk sekali. Okey, dan seterusnya ialah soalan yang terakhir. Soalan 2E. Okey, so kita kira sudut bersebelahan dahulu. Sudut bersebelahan jumlah dia ialah 180. Jadi kalau kita nak dapatkan Y sama dengan 180 tolak dengan 125. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 55. Okey, bila nak dapatkan X. Okey, X. Okey, ini ialah sudut bertentangan bucu. Maksudnya 20 tambah 3X sama dengan 125. Jadi, 3X sama dengan 125 tolak 20. 3X sama dengan 105. Okey, 3 orang dapat RM105. So, kalau seorang je dapat berapa ringgit? X sahaja. Jadi, 105 bahagi 3, kita akan dapat X sama dengan 35. Itu sahaja untuk penerangan sudut pada garis lurus. Okey, so cikgu harap awak dapat siapkan latihan yang telah diberi. Terima kasih.